segmen kisah seram. Kau percaya pada aku, Salim? Aku wujud Salim. Sesungguhnya syaitan, iblis dan jin wujud Salim. Aku wujud Salim. Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan satu kisah yang datangnya daripada seorang penulis yang baru menempa nama di komuniti cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Beliau adalah Umi Aira Akila dan beliau berasal dari Ranau, Sabah. Kisah yang bertajuk Penunggu Titi. Salim, seorang pemuda kampung yang suka sangat memperlekikan cerita-cerita yang berkaitan dengan alam gaib. Bila dia dengar orang bercerita, dia pun sibuk menyampuk mentertawakan mereka. Sampai keluar anak tekak dia ketawa. Dia tidak peduli ada yang sakit hati dengan perangainya. Satu hari, semasa Salim melepak di warung kopi, terdengarlah dia beberapa orang lelaki sedang bercerita. Topiknya sudah tentulah kisah yang bagi Salim karut dan tahyul. Betul lah, aku nampak Pontianak tu berdiri dekat titi tu. Weh, muka dia pucat sangat. Keliling mata dia pula hitam. Nasib baik aku tak pengsan di situ bila terserempak dengan dia. Apa dia tunggu kat situ, aku pun tak tahulah, kata seorang lelaki yang agak muda dari Salim. Bersungguh benar dia bercerita. Alah, cerita karut lagi. Tak ada benda lain ke korang nak cerita ni? Telinga aku dah benanah mendengarnya, tahu tak? Salim menyampuk dengan tiba-tiba dia menepuk meja dengan kuat. Habis tumpah kopi yang baru separuh diminumnya. Orang-orang yang berada di situ terkejut dengan pelakuan biadab Salim. Mereka memandang Salim dengan pandangan yang kurang senang. Kau tak pernah nampak? Memanglah, boleh cakap macam tu. Dah beberapa orang yang ternampak dengan Pontianak tu berdiri dekat titi tu menjelang senja. Aku pun pernah nampak dengan mata kepala sendiri, kata lelaki yang mula-mula membuka cerita tadi. Aku dah berpuluh kali, malah beratus kali lalu dekat jalan yang ada titi tu. Tak pernah sekali pun aku nampak hantu Pontianak dekat situ. Hei, korang jangan nak buat cerita lah, kata Salim sambil mencebik. Dia membayar harga kopinya, lalu beredar dari situ sambil mulutnya terherut-herut ke kiri dan ke kanan. Baguslah kau tak nampak benda tu, Salim. Kalau nampak, mesti kau demam seminggu, ujar perempuan muda pemilik warung tersebut. Suaranya dikuatkan sikit kerana Salim sudah berada agak jauh dari warungnya. Kalau aku nampak, mestilah aku ajak dia kahwin. Pontianak kan boleh jadi manusia kalau dipaku tengkuknya. Berdekah-dekah Salim ketawa. Mereka semua hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat perangai Salim. Satu hari, Salim balik dari pekan agak lewat sikit kerana motosikalnya buat hal. Untuk sampai cepat ke rumah,
dia kena ikut jalan pintas, iaitu melalui titi berdekatan hutan belukar. Yang heboh diperkatakan orang kampung ada pontianak. Dari jauh 100 meter, Salim sudah nampak kelibat seseorang sedang berdiri di hujung titi. Pakaiannya kelihatan putih dari atas ke bawah, berambut panjang hampir mencecah tanah. Siapa pula awik yang berani betul dekat hutan senja-senja ni? Nak minta orang culik ke apa? Tanya Salim pada diri sendiri. Dia lupa pada cerita orang kampung. Bila Salim semakin hampir dengan perempuan berpakaian serba putih tu, dia dapat melihat dengan jelas muka perempuan tu begitu pucat, dengan sekeliling matanya berwarna hitam. Perempuan itu merenung Salim dengan pandangan tajam. Sikit pun Salim tidak takut melihatnya. Dia mematikan enjin motosikal, lalu turun dan menuju ke arah perempuan yang agak pelik di matanya. Kau ni siapa? Datang dari mana? Apa pasal pakai bedak berinci-inci ni? Nak takutkan orang ke? Pertanyaan Salim seperti peluru berpandu ditujukan pada perempuan itu. Namun perempuan tu tidak menjawab pertanyaan Salim. Sebaliknya, dia terus merenung wajah Salim dengan mata tajam tanpa berkelip. Dia ni pasti orang gila. Gila ditinggalkan suami atau teman lelaki. Kesian betul lah. Buang masa saja nak bercakap dengan orang gila ni. Sudahlah. Dalam muka hodoh, berbau busuk pula. Baik aku balik rumah, makan nasi sampai kenyang. Ujar Salim lalu melangkah ke arah motosikalnya. Ketika itu, telinganya menangkap suara ketawa kecil dari belakangnya. Bila dia menoleh, perempuan tu sedang mendepangkan kedua belah tangannya seolah-olah hendak memeluk Salim. Orang gila ni ada hati pula nak peluk aku yang handsome ni. Kalau ada orang nampak, habislah kena tangkap basah. Tak pasal-pasal aku kena kahwin dengan orang gila. Tak nak aku. Salim terus menghidupkan enjin motosikalnya, namun gagal. Apa ni? Apa sahaja tak boleh start ni? Berkali-kali dia cuba menghidupkan, tapi macam tu juga, tak mau hidup. Apa kena dengan motor aku ni? Tadi elok je. Oi, kau diamlah perempuan gila. Salim berang mendengar perempuan itu ketawa. Diketap giginya, geram bila melihat perempuan itu masih terpacak di situ, seolah-olah mengejeknya. Salim cuba menolak motosikal itu, tetapi peliknya, buah hati pengarang jantungnya itu langsung tidak berganjak dari kedudukannya. Salim terasa seperti menolak sebongkah batu besar yang terlalu berat. Oleh kerana berang dengan perempuan itu yang sejak tadi asyik ketawa, ditambah pula dengan motosikalnya yang tiba-tiba meragam, Salim terus menampar pipi perempuan itu sekuat hatinya. Nah, ambil kau. Sebaik saja Salim menampar perempuan itu, tiba-tiba dia terkejut apabila perempuan itu gaib sekelip mata. Salim tercengang-cengang memerhati sekelilingnya. Namun, kelibat perempuan yang ditamparnya tidak lagi kelihatan. Boleh tahan juga penampar aku ni. Boleh menghilangkan orang. Salim memandang tapak tangannya yang kelihatan agak merah. Tiba-tiba, satu hilaian panjang dan nyaring serta menyeramkan kedengaran dari arah pokok besar di belakang Salim. Salim terus menoleh,
dan matanya terpeliak besar melihat perempuan tadi sedang terbang melayang lalu bertinggi di atas dahan. Wajah perempuan tadi telah bertukar hodoh dengan 2 gigi taringnya kelihatan di kiri kanan mulutnya. Perempuan itu terus mengilai membuatkan seluruh bulu roma Salim berdiri. Tanpa menunggu lama di situ, dia terus membuka langkah 1000 meninggalkan motosikalnya di situ. Hantu, Pontianak, tolong! Dia terpekik terlolong macam orang gila berlari ke sana kemari. Dia lupa di mana kedudukan rumahnya sendiri. Tolong! Hantu! Orang kampung yang melihat keadaan Salim segera mendapatkan pemuda itu. Mereka bertanya apa yang berlaku. Hey, Salim! Kenapa Salim? Kenapa ni? Hantu! Dengan muka yang pucat dan suara terketar-ketar, Salim terus menceritakan kejadian di Titi tadi dari A sampai Z. Apa lagi, anak-anak muda yang mendengar cerita Salim ketawa berdekah-dekah sampai senak perut dan keluar air mata. Salim tidak berkata apa-apa lagi melihat mereka mentertawakan dirinya. Itulah cakap besar sangat. Nasib baik Pontianak tu tak kokak engkau kat situ. Kedengaran satu suara entah milik siapa di celah-celah orang yang berkerumun mengelilingi Salim yang sedang duduk di atas tanah. Bukankah kau nak kahwin dengan Pontianak tu, Lim? Apa pasal kau tak paku tengkuk dia? Mesti cantik macam Maya Karin Pontianak tu bila dah bertukar jadi orang. Perli, salah seorang dari anak muda yang sudah lama berdendam dengan Salim. Ikutkan hati, mau saja ditinjunya muka Salim yang kelihatan pucat lesi macam mayat tu. Macam-macamlah mereka mengata Salim depan-depan. Tidak pula pemuda itu menjawab kali ini. Dia jadi bisu dan macam orang bodoh saja. Suara hilayan perempuan tadi masih terngiang-ngiang di cuping telinganya. Selepas peristiwa itu, Salim demam hampir 2 minggu. Asyik meracau menyebut nama Pontianak tu. Tolong, Pontianak. Dan akibat menampar Pontianak itu, telapak tangan Salim sejuk seperti terkena air batu, meresap sehingga ke urat saraf di tangan Salim. Mau sebulan juga baru hilang rasa sejuk di tangan Salim. Perangai Salim juga tidak seperti dahulu lagi. Dia jadi pendiam dan lebih suka memerap dalam rumah, jadi pemuda pingitan. Sekian. Terima kasih, Brother Fai.